Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang sedang menonton kami di Reaksi Netizen yang dibawa khas oleh React TV, We React TV, okay? Dan seperti yang anda semua tahu ataupun yang pernah anda semua kalau tonton-tonton di Facebook sekarang, kepada yang pelari di luar sana pasti tahu yang mana kita baru saja lepas iaitu Hari Raya untuk runners-runners di Malaysia. Yang orang tahu event ni iaitu Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2022. Kenapa orang panggil raya? Sebab di event ni lah kita akan jumpa runners-runners daripada seluruh Malaysia turun untuk sama-sama meraihkan ataupun berlari bersama-sama dalam pelbagai kategori. Antaranya ada 5km, 10 km, ada 21 km dan juga yang paling besar sekali 42 km. Kita dapat tengoklah macam-macam gelagat, macam-macam apa yang terjadi, macam-macam drama. Dan untuk kali ni kita bawakan khas kepada anda semua seorang pelari yang terkenal juga di luar sana tu, di media sosial memang terkenal dan juga terkenal dengan sebagai seorang coach, iaitu kita bawa khas kepada anda Daffy Hamidun yang merupakan coach dan juga TNF Malaysia Ambassador. Alright. Apa khabar Abang ya? Baik. Thank you so much. Terima kasih for inviting me. Terima kasih React TV. Reaksi Netizen betul? Okay. Thank you for inviting me today. So Ya, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita hari ini ya. Untuk sama-sama kita bincangkan tentang topik kita pada hari ini ya, iaitu tentang larian Boleh. Okey, kalau kat luar sana memang ramai orang cakap lari ni, saya pernah terbaca dekat Google, dekat website dulu kan, dia kata sebenarnya hobi berlari ni orang dulu panggil dia satu hobi yang gila. Hobi gila hobi yang gila kan. Betul, Kalau yang belum tahu lagi, ramai sebelum ni orang rasa yang sukan berlari ni adalah sukan orang tu orang-orang gila lah. So tapi sekarang ni kita tengok di Malaysia dah ramai orang pelari. Sebelum ni kalau kita tengok dekat Standard Chartered Marathon ada lebih kurang untuk full marathon saja tak silap saya ada 10,000. Semalam kemarin hari tu lebih kurang 12,000. 12,000. Tapi mengikut pengalaman saya lah, pengalaman saya basically 30,000 average untuk saya maksudnya 30,000 orang yang dah join yang gila yang gila untuk berlari di tengah-tengah kota raya. Betul. Sebenarnya berlari ni sebenarnya ialah ada setengah orang kata gila, ada setengah orang kata hobi mahal. Betul. Macam-macam lah orang cakap, tapi bagi saya ia bergantung pada individu tu lah. Bergantung pada individu. Dia apa yang buat motivate the individu to run. Ada setengah orang dia gunakan kekecewaan. Frust bercinta. Saya pernah jumpa kalau saya lah, frust bercinta dia gunakan tu untuk berlari. Dia boleh pergi lari jauh-jauh, lebih dari 40 km, ada beratus kilometer. Ada setengah orang tu dia dicabarkan. Macam cerita saya. Sejarah saya start berlari ni. Dia sebenarnya dia kawan cabar. Saya main bola, suka main bola dengan kawan. Sebenarnya memang bersukan lah main bola. Bersukan lah. Memang cakap aktif lah. Kalau tak bersukan tu tak boleh. So, jadi bila kawan cabar dia kata, kau main bola pandai, cuba berlari. So pengalaman berlari pertama saya bukan Standard Chartered. Event kecil, terpencil saja. Mungkin boleh cerita pengalaman tu macam mana? Sebab orang kat luar sana tu ramai sebenarnya yang terfikir sebenarnya hobi sebagai dia akan nampak runners ni sebagai jogging petang tu. So macam mana yang untuk running dia lebih pada tu sebenarnya. Berlari semua orang boleh berlari. Betul. Bila masuk kita cerita pasal sembang berlari running ni, full marathon, half marathon, semua orang boleh berlari. Tapi berapa lama kita boleh berlari? Itu yang beza dia. Kita betul lah, kalau kena kejar ni kita lari. Semua orang lari. Betul. Tapi berapa lama you kan lari? Jadi pengalaman berlari ni bagi saya semua orang boleh berlari. Cuma apakah matlamat anda? Apakah target anda? Ada orang berlari nak kurus, ada orang berlari kerana nak sihat, ada orang berlari sebab dia suka cabar diri. That's why yang kita bisa berlari 5 kilo, 10 kilo, up to 160 km. 100 miles. 200 kilo pun ada. 24 jam non-stop. Semua ada. So itu dah kategori, itu betul gila. Tapi macam pengalaman saya berlari, saya start 10 kilo di Pasir Salak. Bukan Pasir Salak, sorry. Di Kelly Castle. Kelly Castle. Saya dicabar kawan saya, kata jom lari. Saya pun dia suruh saya beli bib. Saya beli bib di Kelly Castle. Kemudian saya beli bib, saya lari. Penat. Habis puas hati. Tapi bila saya berlari tu, kawan saya ikut saya berlari. Terus saya balik dengan bangganya, bawa tunjuk medal tu. Aku dah habis 10 kilo. Jadi kata, mana ada orang lari 10 kilo? Dia dicabar dia. Kata, habis lari berapa kilo? 21 kilo. 21 kilo. Okey. Boleh 21 kilo? So saya ambil. Saya sahut cabaran dia 21 kilo. Kebetulan sebulan lepas tu ada satu event dia ni, Pasir Salak. Saya beli bib. Nak cerita lah, tak tahu punya pasal beli bib ni. Beli bib. Tapi saya marah. Sebab apa? Sebab dapat size M.
Saya cakap, aku saiz S. Apa saya aku dapat saiz M ni marah. Pasal tu tak tahu, kawan kata dah kau beli bib, orang owner tu saiz M, kau pakailah baju saiz M kan. So punyalah marah. So lari 21 kilo. Alhamdulillah complete. Berapa? Dia punya gap tu daripada 10 kilo ke 21 kilo tu berapa lama? Sebulan. Ada proper training masa tu? Tak ada. Belum ada proper lagi. Training saya YouTube. YouTube. I think semua orang boleh. Actually banyak ilmu-ilmu kat luar sana yang korang boleh dapat. Cuma nak tahu bezakan ialah which one yang you boleh ambil, which one yang you tak boleh ambil, ataupun which one yang sesuai dengan you. Itu je sebenarnya. Bagi saya ilmu untuk di luar sana banyak. You have to know which one yang nak guna, dan surrounding you, kelilingilah diri anda dengan rakan-rakan yang betul, yang boleh motivate anda, yang boleh bagi anda info dan maklumat. Jadi saya ambil masa sebulan untuk saya pergi ke marathon. Saya buat macam orang gila. Memang buat lari tanpa arah tujuan, semua lari. Complete, berjaya buat. Lepas tu bawa balik office. Dalam tu berapa? Boleh tahu? Ingat tak lagi berapa masa tu? Saya buat 2 jam, lebih kurang 2 jam 20 lebih. 2 jam 5. Tapi saya tahu below 2 jam setengah lah. Untuk yang baru pertama kali lari, setengah jam. Sebulan punya gap daripada lari 11 kilo ke 21 kilo. Tapi saya punya motivasi, pendek kata kat sini, motivasi saya ialah sebab kawan-kawan cabar. Jadi apa-apa pun sebenarnya bergantung pada diri anda. Apakah what is your motivation, tu berbeza. Saya dicabar oleh kawan, kemudian saya jatuh cinta dengan sukan larian ni. Kemudian sekarang saya dah lari daripada road, lari ke gunung, trail, and then I did not look back. Selepas 21? Saya lari, selepas 21, kawan saya cabar. Mana ada orang lari 21? Seperti saya cakap tadi, cabaran, semua cabaran. Saya cakap, kawan-kawan kat luar sana, anda jangan ikut sangat cabaran kawan. Jangan ikut sangat. Tapi saya terikut. Dan nak jadi pendek cerita, dengan Standard Chartered baru-baru ni, nak dekat cerita, sebenarnya Standard Chartered adalah my virgin full marathon. So selepas sebulan, jarak dia sebulan juga, saya terus register full marathon, beli bib, tapi dah pandai ni. Boleh tukar, transfer bib, dapat tukar saiz. Dapat saiz, cari saiz yang sesuai kita. Dah pandai lah situ. Pandai. So dapat tukar nama semua. Saya buat full marathon 5 jam, my first full marathon is 5 jam 20 something, 20 minit. 5 jam lebih lah. Masa tu memang daripada situ, because saya dah pernah masuk Standard Chartered, saya dah set a high benchmark untuk full marathon. Saya cakap, that's it lah. So daripada situ saya terus jatuh cinta. Kawan cabar tak cabar, saya masuk sendirinya. Saya masuk. Selepas tu pada tahun yang sama, saya buat 5 full marathon, 5 half marathon dan 1 ultra. Pada tahun yang sama, dalam masa setahun. Tapi again, without proper training, jangan. Because kalau silap, you can suffer, you can have injuries. Tapi saya, alhamdulillah, saya dikelilingi oleh rakan-rakan yang sangat membantu masa tu. Rakan-rakan, the right circle of friends membantu. Okey, tadi dah cerita pasal pengalaman kan? Pengalaman daripada sebagai seorang pelari lah. Okey, ni sebagai pengalaman-pengalaman ni mungkin yang pernah terdengar. Sebenarnya seperti tadi ada kongsi sikit pasal tentang broken heart lah untuk cabaran. Mungkin ada cerita-cerita lain yang mungkin ada orang pernah ceritakan kepada sebenarnya Coach Dafi lah, sebab dia memang seorang coach kan. Coach Dafi yang dengar kenapa orang ni run sebenarnya, motivation, what is their run. Sebab kita tengok sekarang ni ramai orang yang macam dah start faham tau. Sebenarnya running ni ada yang faham, ada yang tak faham. Running ni sebenarnya bukan dia orang saja training hari-hari tu untuk masuk satu event. Mungkin boleh kongsikan macam saya cakap tadi lah, netizen luar sana. Boleh. Macam saya cakap tadi, sebenarnya bergantung pada individu. Yang pernah saya jumpa, saya tahu seorang kawan saya berlari kerana dia nak mencabar diri dia. Untuk dia, bila dia capai satu tahap, dia dah berpuas hati dengan tahap tu, dia nak pergi go distance. Ada setengah orang berlari, macam saya, honestly, saya lari kategori yang sama setiap tahun. Orang tanya, coach, asal tak upgrade distance? Saya suka stay di distance yang sama, tapi saya push diri saya setiap tahun, event yang sama, masa saya semakin cepat. So saya tahu dalam setahun tu, inilah saya punya, ini adalah saya punya hasil titik peluh kita berlatih tu, dengan masa yang saya perbaharui setiap tahun. Itu motivasi saya, maknanya saya masuk kategori sama. Ada setengah orang, dia dah buat 50 tahun ni, tahun depan dia nak cabar diri dia 100, tahun depan 160. So bergantung, itu cabaran. Ada setengah orang kekecewaan. This is true story, bukan nak tipu. Dia kecewa, ramai. Dia kecewa, heartbroken. So kat luar sana tu jangan risaulah. Boleh kau boleh jumpa jodoh kalau lari tu kan. Okay, banyak yang heartbroken. So bergantung kepada individu. Dan ada juga buat ni kerana kawan-kawan. Ada yang nak sihat. Saya dah jumpa kawan-kawan saya yang dulu yang mengalami masalah berat badan, tetapi mereka gunakan platform berlari ni because bagi saya larian ni satu senang kerana komuniti larian ni sangat-sangat friendly sangat-sangat friendly. You ada kasut, you ringan mulut, you tanya can I join, InsyaAllah dia orang akan benarkan you join. Daripada situ you boleh belajar. Again, surround yourself with the right people, situ you can gain
Sebab bila kita buat aktiviti berlari ni, kita punya motivation lagi banyak dan lagi bertambah. Daripada individual motivation, okay, aku nak kurus, aku nak sihat, tiba-tiba dah jadi very kompetitif. Persaingan baik lah sebenarnya, persaingan baik, dan rakan-rakan seronok. Satu kita jumpa rakan-rakan macam Hari Raya, Standard Chartered, sebenarnya lari tu kat mana-mana boleh berlari. Betul. Because the gathering of this runner, the entire nation is there, itu yang best. Itu yang best kan. Kita buat jumpa rakan-rakan dekat Ya, rakan-rakan, ya. Kadang tegur, ingat saya lah kat IG, anggap je lah. Sambil berlari tu boleh tegur. Betul, tegur lah. Coach, hai, saya hai je, minta maaf. Kadang-kadang tak perasan. Tapi satu benda yang kita nampak situ adalah vibe positif. Positive vibe. Positive vibe antara kita tengok kadang-kadang kalau kita bekerja apa semua, ada negatif lah. Kita masa kita kehidupan negatif. To be honest, in life, there always positive, always negative. Tapi we have to choose which one yang kita nak ikut. Of course, akan ada sentiasa, apapun sukan tu, akan sentiasa ada orang cakap, sukan ni bazir, sukan ni sakit kaki. At the end of the day, it's your choice. Kan, you tahu matlamat you tahu apa you nak buat. I mean, you against you. You know, it's not about you, saya lawan awak lagi laju ke tak. It's actually at the end of the day, macam saya cakap tadi, ada orang nak buat PB, ada nak cabar diri dia. So at the end of the day, it's you against you. It's not you against everyone else. Because semakin hari, tahun depan, semakin ada runner-runner yang lagi muda, lagi laju. Betul. So, you will be at the top and one day other people will be at the top. So, you against you. Ya, itu paling penting sekali lah kan, Yes. untuk running ni. Dan yang satu lagi, tadi coach ada cakap pasal satu benda yang orang cakap tentang community apa semua tu. Dan ramai di runner-runner di luar sana, kalau kita tengok juga dekat Standard Chartered ada yang datang seorang-seorang kan. Lepas tu kalau kita tengok dekat Instagram, kita tengok kawan-kawan kita kat luar tu, ada juga yang tanya-tanya kat DM, macam mana nak join? Perlukah aku join? Aku segan lah nak join. Apa pendapat coach pula tentang running group ni? Bagi saya, sebab coach ada Republic of Runners. yes. Kita ada banyak group kat luar sana. Banyak. NRG, BOG, apa lagi? Banyak lagi. Okay, ni adalah to be honest semasa saya duduk Ipoh dulu. Masa di Ipoh dulu, running group agak terhad. Jadi sebenarnya kita punya pencapaian terbatas. Jadi bukan nak cakap tak bagus, tetapi bila saya pindah di Kuala Lumpur dengan ada lebih banyak running group, sebenarnya keupayaan kita untuk maju ataupun improve ourselves sangat-sangat luas. Sebab kita ada banyak running group di Kuala Lumpur sebenarnya. And diorang ni semua very very good. Republic of Runner, New Wave, kita Peluh Rabu Malam, banyaklah Naked Spirit, banyak saya kalau saya nak sebut. Ants Colony of course. Bagi saya, it's all about your mentality. Jangan rasa intimidated bila you join in one group. Setengah orang dia tak nak datang sebab kata, tak naklah lari yang coach, diorang semua laju-laju. Of course, diorang semua laju, jangan ikut pace diorang. Diorang, you have different kind of physical, you have different kind of history, you have different kind of fitness level. But you have when you have the same mentality, which is you nak improve diri you definitely can do it. Because kebanyakan orang yang saya jumpa, tak nak lari dengan coach laju, tak nak lari dengan ni coach laju. At the end of the day, bila you datang session kami, contohnya ROR, menu yang saya beri adalah sama. Tetapi effort anda yang berbeza-beza. Kerana matlamat anda dan matlamat orang lain adalah berbeza-beza. So jangan rasa intimidated, come. Kita orang tak, it's percuma, kita orang alu-alukan because matlamat kami adalah nak sebarkan atau nak create interest in running. Matlamat individu anda. Anda nak laju ke, it's all, don't feel intimidated. Kalau nak bagus, train dengan orang yang bagus. Okay, selain daripada tu anda semua tak tersasar lah daripada segi daripada segi matlamat. Kongsi ilmu kan. Sebenarnya running group ni banyak. Sebenarnya you will be surprised berapa banyak ilmu yang you boleh dapat bila you join running group ni. And bukan setakat tu saja. Sekarang saya amat hargai big brands ataupun brand-brand yang kat luar sana yang membantu di sekarang running community. Mereka sponsor air lah, sponsor baju, sponsor device. They give knowledge to pelari-pelari, peluang kepada pelari-pelari baru ni untuk beruntung sebenarnya. Untuk orang-orang dulu sebenarnya, saya tak ada cakap saya tua sangat, tapi orang dulu, they do not have this opportunity. Macam mana sekarang? Sekarang running community is very very active. Please, use the opportunity yang ada ni. Jangan macam dulu susahnya nak cari group running. Betul. You kena travel sampai ke KL just nak lari sesama. In fact, running ni kalau cakap buat ramai-ramai, dia tak rasa bong dia. Betul, dia tak rasa dia tak rasa penat tu, dia kurang sikit lah. Okay, sebab saya rasa dulu orang mungkin rasa nampak macam running tu lebih kepada selalu kita tengok dia laju-laju apa semua. Tapi sekarang ni dah seperti macam orang dah macam lifestyle, boleh dikatakan lifestyle kan? Is it? Indeed. Saya rasa macam even menteri or popular celebrity semua berlari. And in fact kalau you tengok kebanyakan sukan, basic is running. Football ke, volleyball ke, badminton ke, it's all about leg movement.
So basic running ni sebenarnya banyak sebenarnya orang tak nampak. You main triathlete ke, you main Ironman ke, you see about running. You main trail running ke, you nak pergi hiking pun, it's all about leg movement. So bagi saya luas lah. Dan kita perlu change mentality that lari ni sebenarnya suffering, no, tak. If you look at a positive way, you dikelilingi kawan-kawan yang betul, it is enjoyable. Trust me, 100 kilo, 200 kilo kalau buat dengan kawan yang betul tak rasa. Rasalah, siapa tipu lah tak rasa. Crack tu mesti ada. Crack tu mesti ada. Saya pun suffer. Tapi again maksud saya, it is the motivation lah. It's not. Running is dah bukan macam dulu. Dengan teknologi and support group, I think sukan-sukan berlari ni lagi mudah diakses oleh orang-orang baru. Betul. Saya setuju dengan apa yang coach cakap. Okey, dan tapi kat sana, luar sana kan, kalau kita tengok kan, sebab yang ni yang kita yang dah terjebak. Betul. Dah terjebak, dah run, dah masuk pelbagai event, masuk trail running lah kan, dah masuk MFTF lah, Kaltra lah, apa lagi saya ada Chartered Marathon, Police Ultra, whatever tu. Tapi ini bagi orang yang tak faham lagi tau. Bagi orang yang tak faham lagi, yang kita tengok kan, mungkin masa kita lari dekat Standard Chartered hari tu, kita tengok orang tepi jalan mesti rasa, apa pukul 3.45 pagi lari. 3.45 pagi, ramai yang tak faham lagi. Dan dia sebenarnya tak tahu tau apa yang runners dapat. Mungkin coach boleh ceritakan, mungkin daripada personal experience, apa yang coach dapat daripada berlari itu, selain daripada penat dan juga cramp lah. Kepada netizen di luar sana. Actually, kepuasan diri lah. Kepuasan diri. Macam saya cakap, it's you against you. Saya tahu satu masa dulu saya bukan seorang yang mampu melakukan sesuatu benda ni. Saya tahu saya dulu tak boleh buat running. Tapi saya jadikan motivation kawan cabar tu untuk push diri saya, dan saya tahu punya saya boleh buat. So apa yang saya dapat adalah kepuasan diri. Dan rezeki saya bila saya dah dapat kepuasan diri sendiri, kepuasan saya kan berubah. Kepuasan diri saya sekarang bukan setakat berlari, tetapi berkongsi ilmu dengan orang-orang di luar sana. Itu sebabnya saya slowly menjadi jurulatih sambilan, dan juga saya amat berterima kasih diberi kepercayaan oleh penaja saya, North Face Malaysia, untuk to what we call that, to spark the interest of running di kalangan-kalangan orang-orang muda ataupun sebenarnya bagi saya apa yang mereka dapat saya betul ialah rakan-rakan baru, kesihatan. Tapi again guys, jangan overdo it. Bagi saya semua sukan ada risiko dia. Betul. Berlari ke, main bola ke, main pingpong ke, main yoyo pun ada risiko dia kan. Maksud saya, you must know to balance between you punya body, your physical kemampuan fizikal anda, dan juga apa yang anda nak buat. Bagi saya, it's all about practice. Preparation is very important. Bukan setakat ikut kawan-kawan je, because bila you tak prepare, you ikut kawan-kawan, you akan mengalami pengalaman yang kurang baik. Dekat situ you punya motivation demotivated. Apalah lari sakit kaki keren, because you are not fully prepared for that. So apa-apa pun sukan pun nak masuk, you kena prepare, you kena study, find the right groups, and just enjoy. Sebab tu, kalau ini mungkin menjawab soalan lah, kenapa seorang tu kalau dia dah daftar satu event, dia akan training. Walaupun dia tak daftar pun, kalau dia terjebak, dia akan training hari-hari walaupun sesimpel yang boleh. Mungkin kat situ kot, ini jawapannya. Sebab mereka, benda ni bukan mudah sebenarnya kan. Adakah mudah sebenarnya lari ni? Tak. Bagi saya semua sukan, if you tengok, saya cakap apa matlamat anda. Kalau sekiranya you want perfection, you have to train for it. Jadi itu bergantung kepada individu tersebut. Sukan berlari, sukan apa pun, saya rasa it's all bergantung kepada you punya niat dan juga apa yang you nak. Dia benda yang orang cakap subjektif. Ya, betul. Dan of course dia punya don't masuk addiction level tu lain. Kawan-kawan racun dan sebagainya. Selalunya kita ni runner, kita cakap, apa aku buat ni? Tak nak lagi kan? Habis event besok, daftar lagi. So, the excitement. Dekat Insta story dah. The excitement tu sebenarnya. Kita tak nak, kita register lagi. So, come on, join us lari-lari. Cuba dulu. Tapi ada satu lagi perspektif orang luar di luar sana kan. Sebenarnya sukan lari ni bukan satu sukan yang murah. Walaupun orang cakap orang cakap kan, running is benda senang, beli kasut apa semua. Tapi sebenarnya dah join, bayar event semua, mahal juga lah. Bagi orang yang tak rasa masih tak edited lagi ataupun yang tak join betul-betul ni, dia akan rasa benda tu mahal. Apa pendapat coach tentang perkara tersebut? That is subjective. Bagi saya subjektif. Because when you love something, you spend.
Tak kisahlah sukan ke, kau sayang kat aku, mesti kau bagi aku duit banyak kan, ajar kan. Itu tak, maksud saya macam itulah. Maksud saya it's all about how serious you want to go into. Kalau you nak leisure, perhaps you don't have to spend that lavish. Dan ada orang tukar-tukar handphone, betul. Sama je function, but why you change your, because you love technology, you nak explore the technology. Sama lah macam running, we start from kasut yang harga murah-murah, then menariknya kasut ni, dia teknologi baru, I would like to try this technology, mahal sikit. Baju running tu macam ni, sekarang baju ni teknologi lain, you want to try, nak try brand ni. So to me, benda tu jadi mahal because sejauh mana, how far you are going into that sport. Kalau anda setakat nak berlari petang untuk kesihatan diri, saya rasa cukuplah sekadar sepasang 2 kasut je. Tak ada masalah. So jadi suka apa pun mahal, sama. Kan kalau you nak katakan you suka main badminton, takkan you simpan satu raket je. Mesti beli banyak raket. Kan you nak main kereta control, takkan you beli satu kereta je. Mesti banyak collection you. Betul. So again, subjektif kan. Okey, kepada orang di luar sana, tak kisah, ikut masing-masing punya orang cakap bajet dan kemampuan lah. Ikut pendapat masing-masing nak lari macam mana, nak join. Sebab tak kisah pun, kita tak ada macam pakai kasut murah tak boleh join. Tak ada. Dia masing-masing. Ada orang lari pakai sandal. Yes. Because they train themselves pakai sandal. So, tak ada. Dan ada juga yang pakai sandal tu bukan murah. Betul tak Coach? Betul. Subjektif. Okey Coach, ni mungkin soalan ni tentang apa pandangan Coach lah kepada yang nak baru start ni, yang baru nak start lari. Mungkin ada yang tengok kawan-kawan yang masuk Standard Chartered kan. Sebelum ni saya tak kisah pun. Dulu pun zaman-zaman saya tengok kawan-kawan masuk Standard, apa ni, event lah. It's not event, tapi lalas terjebak juga. Tapi mungkin pendapat yang baru nak start, tak tahu dah start lari ni, tapi macam tak tahu apa Coach nak beritahu kepada mereka. Macam saya cakap dia, nasihat saya cari running group yang boleh bantu anda berkembang ataupun cakap improve you punya running form. Banyak saya coach-coach kat luar, bukan saya saja, saya je, ada banyak lagi coach kat luar. Follow Instagram diorang. Sometimes coach-coach kat luar tu beri tips. Sebenarnya banyak je maklumat tentang running di Google, di laman web, tetapi anda perlu tahu yang mana sesuai dengan anda. Tapi dan perlu tapis lah. I mean, you have a lot of information you tak tahu. Nanti ni orang ni cakap lain, orang ni cakap lain, so you have to know which one. So the best my suggestion is, kalau ada jumpa running group yang mana-mana, just join them. Nearby your neighborhood kan. Jangan, apa yang saya belajar tentang sukan running bila saya dah berlari ultra, running humble me. Dia merendahkan saya. So daripada saya sejenis orang yang hanya bergaul dengan sesetan orang saja, tetapi bila masuk running ni, sebenarnya dunia running community is very friendly and is very huge. Orang-orang dalam running community ni sebenarnya is very open, sangat bersikap terbuka, membantu. Jarang lagi lah saya jumpa orang kalau cramp kat duduk sebelum tak tanya, mesti tanya, are you okay? Nak apa-apa ke kan? And in fact, anda hanya perlu ringankan mulut anda. I mean, ialah orang cakap, kalau bertanya menampakkan kebodohan anda seketika. Tidak bertanya sampai bila kita tak tahu. Tapi ada satu pengalaman lah, macam contohnya kalau kita tengok Standard Chartered kan, kalau kita tengok orang terjatuh baru-baru ni kan, ada yang collapse. Tapi semua orang macam take care about the betul. Walaupun dia nak berlari juga, betul. Di kalangan runner tu kita tahu doktor. In fact yang membantu tu adalah doktor. He's a doctor, tapi he's one of the participant. So memang ada. Tapi satu lagi, kalau anda semua join kan, ini pengalaman sendiri kita share kan, yang mana kalau kita tengok lari daripada, saya rasa lari 5km ke dan dulu kan, kalau kita nampak macam runner-runner dah berjalan kan, kita akan cakap tu, come on, keep going. Ada Mak Saleh ke, we push each other ke, Chinese ke, betul. masa tu kita rasa macam bersatu Betul, because sports unite us. Apa suka, apa pun bola ke apa kan, we speak the same language. So running ni memang, bagi saya tiada diskriminasi dalam larian. Sama je, because semua orang start sini. Tak ada lagi orang start sini. Semua orang start sini, and then we slowly climb here. So it's all about you. Okay, kepada anda semua, kepada netizen di luar sana, kalau anda rasa macam mana nak tahu langit ni tinggi ke rendah, bolehlah join aktiviti berlari ni cuba, ataupun nak tahu masa tu panjang ke pendek, boleh join aktiviti. Boleh join kan. Okay, alright. Ni ada satu soalan sebab ada orang cakap pasal trail running. Trail running kan. Mungkin daripada pendapat coach lah, mana lagi best bagi coach? Road running ke trail running? Soalan tu susah saya nak jawab. Tapi to be honest, saya start sebagai pelari road runners. Bagi saya, trail running adalah another level of running.
ini pendapat saya peribadi, saya jaranglah orang yang tak tahu menahu pasal larian tiba-tiba masuk trail running. Selalunya dia akan bermula di road running dan kemudian setelah dia mencabar diri dia di road running dan sebagainya, dia perlukan sedikit lagi cabaran, dia akan pergi ke trail running. Sebab trail running dia melibatkan larian di atas permukaan tanah yang tidak rata, you have to run, mendaki bukit, turun bukit, and, dengan laluan malam, lumpur, batu dan sebagainya. So bagi saya trail running is another level of excitement, another level of adventure. So bagi mereka yang nak dah sedar puas lari road tu, nak cari cabaran baru, sila masuk ke trail running. Tapi trail running pun bukan tidak, saya cakap tidak semudah road running. We perlukan cakap latihan yang khusus dan peralatan pun agak berbeza. So bagi saya mana yang best? Saya prefer trail running lah. Saya prefer tapi saya tak nak lupa asal usul saya sebagai road runners. Yes. Okey, bagi anda semua kat situlah daripada segi road runners dan juga trail running ni, dia ada dua benda yang berbeza lah. Ada berbeza sikit daripada segi teknik, daripada segi equipment. Mengikut apa yang anda inginkan lah, kepada yang anda inginkan. Okey, dan dah cerita pasal trail running, saya dengar coach ada buka untuk trail running klinik. Saya beracun orang-orang semua untuk trail running. Silakan. Mungkin coach boleh kongsikan sikit kepada ini adalah so called my project lah. Project saya macam saya cakap tadi, saya sangat bertuah. Saya dikelilingi oleh rakan-rakan yang banyak membantu support saya. Banyak berkongsi ilmu. Dan saya rasa tanggungjawab saya to give back to the running community. So saya buat running clinic. Running clinic saya adalah khusus untuk mereka yang baru betul-betul nak berjinak dalam dunia larian denai atau trail running. Di mana kelas saya buat sebulan sekali atau 2 kali. Saya sediakan nota lah, saya buat nota tentang menerangkan lebih untuk kelas pertama selalunya saya terangkan lebih kepada teori. Peralatan berlari, kasut berlari trail yang anda boleh pilih, peralatan apa perlu anda ada, mandatory item, termasuklah nutrition anda dan sebagainya. Itu adalah basic. Kemudian 20% from the running classes, 80% teori, 20% praktikal. Saya bawa anda ke dalam hutan untuk rasa macam mana berlari sambil mendaki bukit, turun bukit. Dan itu untuk basic lah. Dan saya ada hasrat untuk buat another klinik yang di mana level dia agak advance untuk mereka yang dah tahu basic. So boleh datang di Setia Alam. Mungkin coach boleh kongsikan Instagram ke? Okey, boleh tengok, boleh follow IG saya. Instagram saya Dafi_Hamidon, di mana saya akan up poster untuk klinik tersebut kerana nama klinik tu pun Run Trail With Me, running clinic. So jadi tak mahal, yuran berpatutan, dan saya sediakan juga refreshment untuk mereka yang join lah. Tapi terhad sebab saya nak fokus one to one dengan student saya. So saya ambil tak ramai lah, lebih kurang 20 orang sebagainya untuk satu sesi. So minat boleh ikut saya. Itu dah satu benda yang menarik untuk anda semua. Dan hari ini topik kita pun tentang running. Kita dah sentuh sikit tentang road running, kita sentuh sikit tentang trail running bersama dengan Coach Dafi kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Coach Dafi. Sama-sama, terima kasih kerana sudi hari ini kita dapat rasa kita punya vibe positif tentang running ni. Dan rasa sempat lagi kita nak cakap tahniah kepada peserta-peserta yang anda semua pemenang. Anda semua pemenang. Anda semua pemenang. Okey, dan terima kasih banyak-banyak Coach sebab sudi datang, datang hari ini. Terima kasih kerana jemput saya. Positif ni. Yes, I'm honoured to be here. Okey, dan kepada semua jangan lupa please like, comment dan subscribe V-React TV dekat YouTube, dekat IG, Facebook dan juga TikTok kami. So semoga kita jumpa lagi di sesi yang akan datang, di episod datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, bye.